Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada kawan-kawan semua, pada pelajar semua. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat dan kasih sayangnya, kerana limpahan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang pada kita. Kita telah sampai pada hari yang ke-20, hari yang terakhir di dalam bahagian yang kedua, iaitu bahagian yang dihidangkan dengan keampunan dan keampunan Allah. Bukan bermakna di bahagian-bahagian yang lain tidak ada keampunan. Keampunan Allah tu sentiasa berada bagi mereka yang memohon keampunan, kecuali pintu taubat telah tertutup. Pintu taubat tertutup dalam dua keadaan, satu individu, dari sudut individu, dan satu lagi dari sudut ijtimaiyah, secara ramai-ramai, iaitu matahari naik di sebelah barat secara individu apabila gharah nyawa sampai di halkum. Pada masa itu pintu taubat seseorang telah ditutup. Jadi alhamdulillah, kita berada di bulan Ramadan, hari ke-20, dan kita pun pada hari ke-20 pengajian kita, iaitu pengajian kitab Mishkatul Masabih, pengajian Midrajul Fawatih dalam kitab syarah untuk Mishkatul Masabih. Jadi kita berada pada muka surat 200. Kita berada di hadis yang ke-17 bracket 16. Itu hadis yang ke-17 keseluruhan hadis, dan hadis yang ke-6. Masih lagi dalam Kitabul Iman, di dalam fasal pertama, iaitu hadis-hadis yang dimuatkan oleh pengarang, iaitu hadis-hadis muttafaq alaih, iaitu hadis Bukhari dan hadis Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan muballigh pada pandangan Islam. Begitu pentingnya kedudukan muballigh ni untuk orang yang menyampaikan agama, pendakwah pada pandangan Islam. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal innal wafda Abdul Qais lamma atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam manil qaum aw manil wafdu qalu Rabi'atu قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير الخضايا ولا ندامة قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من الكفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فعمرهم ب4 ونهاهم عن 4. أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدروا ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس ونهاهم عن الأربع عن الهنتم والدباء والنكير والمضفة قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم متفق عليه ولفظه للبخاري. Ya, terjemahannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, iaitu Ibnu Abbas. Kalau panggil dia senang, Ibnu Abbas, anak kepada Abbas. Nama beliau ialah Abdullah bin Abbas. Meriwayatkan bahawa ketika satu rombongan daripada Abdul Qais telah datang kepada Nabi, baginda telah bersabda kepadanya, siapakah kaum ini? Atau rombongan manakah ini? Lalu mereka menjawab, kaum Rabi'ah. Baginda SAW bersabda, selamat datang kepada rombongan atau kaum tersebut tanpa kehinaan, bukan datang sebagai tawanan perang. Maksud kehinaan tu datang bukan dalam bentuk tawanan, atau tanpa penyesalan, yakni maksudnya bukan dengan sebab kena bayar jizyah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk datang kepada Tuhan melainkan pada bulan haram, bulan yang diharamkan untuk berperang. Di antara kami dan Tuhan terdapat satu perkampungan orang kafir daripada kabilah Mudar. Maka perintahlah kami dengan satu kata putus yang boleh kami memberitahunya kepada kaum kami, dan dengannya kami akan memasuki syurga. Mereka juga bertanya mengenai hukum ni tentang minuman. Minuman yang dimasukkan di sini oleh kerana penerangannya iaitu bekas-bekas minuman. Maka baginda telah memerintahkan mereka 4 perkara dan melarang mereka daripada 4 perkara. Nabi telah memerintahkan mereka supaya beriman kepada Allah dengan Allah yang esa tanpa menyekutukannya. Baginda SAW bersabda, adakah kamu mengetahui apakah itu beriman dengan Allah tanpa menyekutukannya? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka baginda SAW bersabda, bersaksilah bahawa tiada yang layak disembah selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan kamu memberi 1/5 daripada harta rampasan, yakni ghanimah. Nabi telah melarang mereka daripada 4 perkara. Larangan menggunakan bekas yang bernama hantam yang diperbuat daripada tembikar, atau tubak yang dibuat daripada bekas labu kering. Nakir iaitu bekas yang dibuat daripada kayu, dan muzaffat bekas yang disaluti minyak tar lah. Baginda SAW bersabda, dan hendaklah kamu memelihara perkara-perkara ini, yakni pelihara tu maksudnya amalkan. Pelihara maksudnya memelihara perintah. Bukan kita macam pelihara binatang. Pelihara maksudnya mengamalkan. Pelihara tu iaitu menjaga. Menjaga iaitu kita mengamalkannya. Dan memberitahulah ia kepada kaum kamu. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Cuma lafaz hadis ini diambil daripada lafaz Imam Bukhari. Khair. Maksudnya di sini ialah satu rombongan daripada Abdul Qais, kabilah Abdul Qais, yang datang kepada Nabi. Kabilah Abdul Qais ni semasa Nabi SAW telah berpindah ke Madinah selama 10 tahun. Dalam 10 tahun tadi mereka hanya sempat datang, kabilah lah, rombongan kabilah ni sempat datang ke Madinah ialah sempat datang ke Madinah ialah dalam 2 kali je sempat datang ke Madinah. Begini, apabila seseorang bila rombongan masuk Islam, pertama sekali Nabi akan mentashkil mereka. Nabi mengajak mereka untuk hijrah. Maknanya untuk berhijrah daripada kampung mereka ke Madinah. Dan itu kita panggil dia hijrah batta.
Hijrah batta ni, kalau dalam dakwah ni kita panggil hijrah batta. Maknanya meninggalkan kaum mereka, terus datang ke Madinah, duduk di Madinah dan bersama dengan orang Muhajir dan Ansar dalam menegakkan agama Islam. Maknanya bila-bila masa mereka diperlukan untuk perjuangan, mereka bersedia. Mereka ni berhijrah batta. Misalnya Sayyidina Abu Hurairah daripada kabilah Daus datang ke Madinah, duduk di Madinah, dan itu dipanggil hijrah batta, bersedia dalam masa 24 jam bersama Nabi SAW. Jadi kita banyak masyhur kita dalam hijrah batta. Satu lagi hijrah badiyah. Hijrah badiyah ni ialah maksudnya mereka selepas masuk Islam, mereka pulang balik ke Madinah. Mereka pulang balik ke kampung mereka masing-masing. Dan mereka hidup mengamalkan Islam. Dan apabila mereka diperlukan, mereka dipanggil on call. Mereka dipanggil on call. Jadi kalau mereka sanggup datang on call. Tadi 24 hours duduk bersama Nabi dengan Nabi SAW untuk melakukan perjuangan agama. Dan yang kedua ialah hijrah badiyah ni, mereka tinggal di kampung mereka. Selepas mereka Islam, mereka tinggal di kampung mereka, mereka mengamalkan Islam, dan apabila mereka dipanggil dan mereka bersedia untuk mereka dipanggil atas dasar perjuangan. Mereka datang dan mereka berjuang. Kalau mereka sebagai mujahid mendapat ghanimah, mereka akan diberi harta. Kalau tidak, mereka akan beramalkan Islam di kampung mereka sahaja. Jadi kabilah, di antara kabilah Bani Abdul Qais ni, mereka sempat datang 2 kali sahaja. Jadi mereka di kalangan hijrah badiyah lah. Mereka sempat datang 2 kali dalam semasa 10 tahun Rasulullah SAW berada di Madinah. Jadi rombongan pertama datang pada tahun ke-6 Hijrah. Dalam riwayat mengatakan mereka datang pada tahun ke-6 Hijrah. Seramai 13 atau 14 orang. Kali pertama datang ni, rombongan ni datang kali pertama. Inilah kali pertama mereka datang, yang diketuai oleh satu orang anak muda. Dan pada tahun ke-8, ke-6 sekali, 6 Hijrah sekali mereka datang, dan tahun ke-8 Hijrah sekali, atau mengikut rawi kata tahun ke-9 Hijrah. Ini ramai sikit mereka datang, mereka bawa rombongan, kita panggil dia wafat. Wafat ni jamak dia, plural dia ialah dalam bentuk wufud. Wufud, yakni orang-orang foreigner lah. Kalau kita dalam bahasa Inggeris dipanggil foreigner. Wafidin dan wafidat. Kalau kita belajar di luar negara, kita dipanggil wafidin, iaitu foreigner lelaki, wafidat foreigner wanita. Pelajar-pelajar wanita dan pelajar-pelajar lelaki kita dipanggil dia dalam bahasa Arab. Foreigner ni ialah wafidin dan wafidat daripada perkataan wafat, dan pluralnya iaitu jamaknya di dalam bahasa Arab ialah wufud. Fu'ul wazan dia fu'ulun, wufudun. Seramai 40 dan 30 orang. Wufud ialah jamak kepada wafid. Maknanya ialah tetamu daripada luar, foreigner. Okey. Kebiasaan kabilah-kabilah yang masuk Islam akan datang ke Madinah untuk belajar Islam. Mereka datang ke Madinah untuk belajar Islam. Dan telah saya jelaskan dahulu bahawa di Madinah ni mereka tak ada restoran. Maksudnya orang datang kemudahan untuk belajar datang Madinah ni, mereka dilayan oleh orang-orang Madinah. Sebab orang Madinah ni dia telah berjanji setia dengan Nabi, akan bersama dengan Nabi di mana sahaja. Mereka akan berkorban dan mereka akan bersama dengan Nabi di mana sahaja. Jadi lelaki-lelaki akan datang ke masjid. Dia laki-laki, kita gambarkan situation macam mana keadaan Madinah. Di Madinah ni bukan hanya masjid Nabi sahaja. Di Madinah ni banyak masjid yang kabilah-kabilah tadilah. Dan masjid-masjid Bani Sulaim, Bani apa dan Bani tadi, kaum-kaum tadi, banyak Madinah tadi. Jadi mereka datang ni, first time mereka datang di Masjid Nabawi lah. Mereka datang di Masjid Nabawi, lelaki duduk di masjid, wanitanya mereka tumpang di rumah sahabat-sahabat lah. Bahagian wanita tak duduk di masjid, kerana masjid tadi pada masa tu tak lengkap lagi. Jadi
lelaki duduk di masjid. Sebab tu ada di Madinah tadi, iaitu tempat Ashabus Suffah. Jadi tempat Ashabus Suffah. Jadi mereka yang hijrah batta ni, mereka tu duduk dia duduk di masjid, tapi bukan duduk di masjid lah. Mereka tinggal hanya di masjid, tidak. Bila mereka sudah dapat rumah, maka mereka akan tinggal di sekitar Madinah tadilah, di perkarangan Madinah, di sekitar Madinah. So situation keadaan Madinah ni saya nak gambarkan sedikit pada tuan-tuan supaya kita nampak bila kita penerangkan tentang Madinah. Dan di sekeliling masjid Nabi ni ada masjid-masjid kampung lah, kita kata masjid-masjid qaryah-qaryah, masjid Bani Sulaim, Bani apa dan Bani semua sekali lah, dia ada masjid. Jadi mereka akan tinggal di Madinah, dan selepas itu Nabi SAW akan hantar mereka ni belajar Islam ke kawasan masjid-masjid yang berdekatan. Dan orang di situlah, sahabat-sahabat di situlah mengambil tanggungjawab untuk mengajar Islam basic dalam masa yang beberapa minggu mereka datang untuk mempelajari Islam. Kan berpindah ke masjid. Bukan setakat itu sahaja. Sebab tu dalam pengajian kita ada peperiksaan. Jadi kita ada peperiksaan, jadi Nabi periksa, kita ada ujian. Jadi setelah mereka dihantar ke masjid, mereka dipanggil balik ke Masjid Madinah, dan mereka diuji oleh Nabi berapa banyakkah mereka telah memahami Islam, yang mana mereka akan pulang nanti untuk memberitahu kaum mereka dan mengamalkan Islam. Jadi mereka akan diuji oleh Nabi. Nabi tanya, berapakah? Nabi pun tanya basic Islam, asas Islam. Dalam masa beberapa seminggu dua yang mereka datang, satu rombongan dihantar seminggu ke masjid yang berdekatan, dan selepas itu mereka datang ke Masjid Nabawi, dan Nabi akan tanya mereka apa yang mereka dapat. Dan satu rombongan tu saya lupa rombongan daripada mana, iaitu Nabi kata kadu yafqahun. Kadu ni af'al muqarabah. Kalau kita belajar di dalam nahwu, kadu, kada yakadu ni dia panggil af'al muqarrab, menunjukkan perkara itu hampir. Kadu yafqahuna. Oh, Nabi kata dah hampir dah nak pandai dah, hampir nak faqih dah, hampir nak faham dah tentang Islam. Maka mereka dihantar lagi seminggu ke masjid yang lain, mereka diajar lagi. Selepas seminggu mereka datang ke Madinah dan Masjid Nabawi, dan Nabi uji mereka, Nabi tanya mereka apa yang mereka dapat. Dan daripada itu Nabi beritahu qad faqihu. Tadi af'al muqarabah, sekarang fi'il madhi dengan fi'il madhi qarib. Qad itu memberi makna takkid, penekanan. Faqihu maksudnya mereka ni dah betul-betul faham dah Islam ni. Bukan mu'allaf 30 tahun, tak. 2 minggu dah masuk Islam sebagai mu'allaf, dan mereka dah faham Islam dan mereka dibenarkan pulang. Itu situation di Madinah. Masjid-masjid Madinah banyak, dan masjid yang besarnya Masjid Nabi lah, Masjid Nabawi lah, Masjid Nabawi lah. Begitu. Jadi mereka ni datang. Jadi kebiasaannya kabilah-kabilah yang masuk Islam akan datang ke Madinah untuk belajar Islam. Tidak semua ahli kabilah yang boleh datang. Jadi rombongan datang tak boleh, sebab ada peperangan pada masa itu. Oleh itu mereka akan menghantar wakil mereka untuk belajar Islam. Ada riwayah menyatakan, ada Ibn Abbas juga daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala inna awwal al-jum'atin jum'at ba'da jum'atin fi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fil masjid Abdul Qais bi Juwasa min al-Bahrain. Syarh Sunnah. Mafhum daripada hadis ini di atas menyatakan bahawa selepas Masjid Nabi, masjid yang pertama mengadakan Jumaat ialah Masjid Abdul Qais yang berada di Juwasa, di kawasan Juwasa, di bandar Juwasa, di sebuah kota di negeri Bahrain sekarang. Ini di antara mereka datang dan mereka balik buat Jumaat dan sebagainya. Mereka balik buat Jumaat dan mereka sudah faham ahkam-ahkam tu, mereka balik, mereka buat Jumaat di kalangan di Bahrain. Jadi sebelum kedatangan mereka, tapi rombongan ni memang ajib sikit lah. Sebelum kedatangan mereka, Nabi dah bagi tahu dah akan datang satu rombongan daripada kabilah Abdul Qais ni, daripada kabilah Rabi'ah ni. Mereka ni dah nak, dan Nabi bagi tahu
memberitahu kepada sahabat satu kabilah yang terbaik daripada ahli masyrik yang akan datang. Rombongan seramai 14, iaitu mereka terdatang dengan rombongan seramai 14 orang menunggang dan telah datang. 14 ni penunggang, ni kali kedua ni. Sebab kali pertama tu ialah kali pertama tu 14 orang lah. Okeylah tu 14 orang. Jadi 14 orang telah datang. Sayyidina Umar telah pergi keluar untuk melihat dan menyambut mereka. Jadi oleh kerana kedatangan mereka ni telah diberitahu oleh Nabi SAW kepada Nabi, dan Nabi telah memberitahu dan tahu kepada Nabi. Mungkin Allah ilhamkan pada Nabi, Allah turunkan wahyu kepada Nabi, dan Allah beritahu kepada Nabi bahawa rombongan tadi nak sampai. Jadi bila rombongan belum masuk Madinah, Sayyidina Umar ni dah tunggu dah. Kita panggil dalam jemaah dakwah, kita panggil istiqbal. Jadi bila tetamu datang, ada jemaah istiqbal. Dan orang yang istiqbal kepada jemaah ni sendiri ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia sambut. Dia sambut jemaah istiqbal ni. Kalau dalam dakwah ni kita ada jemaah istiqbal. Daripada jemaah istiqbal tu kita akan tulis nama, siapa yang datang. Sebab tu dalam kita punya perhimpunan yang tuan-tuan kita dapat tahu berapa kedatangan tadi, kita ada setiap penjuru masjid istiqbal, mereka yang datang dengan rombongan, dan mereka akan bagi tahu dan kita ambil list nama mereka. Kita bukan datang sembrono, tak ada siapa nak datang, tak ada. Kita ada setiap penjuru masjid, kita ada istiqbal dia yang mencatat nama-nama mereka. Sebab kita untuk umumkan kita punya program, kita tak umumkan secara akhbar, tapi kita umumkan secara mulut ke mulut, daripada masjid ke masjid. Jadi sebab itu jemaah datang, mereka akan datang dengan masjid-masjid dan mereka akan memberi nama mereka. Sebab itu kita ada note. Kalau foreigner datang, kita ada satu list. Daripada mana, daripada China ke, daripada India ke, daripada mana datang, kita ada list komplit. Kita dalam bahagian kerja dengan kerja ni kita memang komplit lah. Bukan kerja sembrono begitu, tak. Kita buat kerja strategi. Kita ada strategi. Kita ada masjid kita ada di bawah halqa, di bawah lepas tu di bawah berkembar, di bawah markas. So kita pantau semua dalam masjid-masjid di seluruh Malaysia ni. Kita ada 20 berapa ribu masjid. So setiap masjid kita tahu. Bukan kita tahu. Kadang-kadang kami pergi di pendalaman. Bila majlis agama kata, okey, di kawasan ni, kita pergi Sarawak, di kawasan ni baru ada 8 masjid. Majlis agama beritahu. Tapi sebenarnya dalam list kita dah ada 9. Kita maknanya dalam bab tu kita advance sikit lah, sebab kita nak hidupkan masjid-masjid ni. Khair. Jadi seterusnya mereka datang. Sayyidina Umar telah pergi untuk melihat mereka dan menyambut mereka. Seterusnya mereka berjumpa dengan Nabi. Lepas tu mereka berjumpa dengan Nabi. Apabila sampai, ada Umar sambut dan Sayyidina Umar bawa ke masjid. Dan apabila sampai, mereka terus meninggalkan barang-barang mereka untuk berjumpa dengan Nabi. Seronok kan, bila mari nak jumpa, orang kita nak pergi tempat, dan kita nak pergi tempat orang nak jumpa orang tu. Ni nak jumpa Rasulullah SAW. Mereka terus mendapatkan baginda SAW dan mencium tangan Nabi SAW, kecuali ketua dia, Abdul Qais Amir. Abdul Qais ni nama rombongan yang diketuai oleh Abdul Qais. Abdul Qais ni pada masa ni dia anak muda lagi. Dalam riwayat kata dia umur 12 tahun baru. Dia Amir. Amir ni ketua rombongan lah yang ditinggalkan. Maknanya orang lain, beberapa orang lain tu dah tinggal dah semua barang-barang dia. Maka lepas tu dia seorang tinggal. Dia anak muda lagi, umur dalam 12. Kalau kita sekarang tak matured lagi lah. Orang lelaki susah, lambat sikit matured. Dan perempuan tu 12 tu dah matured dah. Zaman sekarang lagi matured. Jadi budak-budak lelaki ni 12 ni tak matured mana lagi. Tak seperti orang perempuan. Tapi Masya Allah, sifat dia tu dah ada, tanggungjawab dia ada. Jadi seorang yang diberi tanggungjawab, untuk mengetuai sesuatu, mesti ada, orang tu dia mesti ada sifat tanggungjawab. Bila dia jadi ketua, dia ada sifat tanggungjawab. Semula jadi. Bukan semula jadi, maknanya anugerah. Memang selalu kita kata perkataan semula jadi pula. Kita panggil anugerah. Iaitu
anugerah. Mana kita tahu anugerah Allah SWT. Jadi Abdul Qais ni ambil rombongan tersebut yang ditinggal dengan situ. Beliau telah mengikat unta. Jadi semua orang lain tinggal habis unta-unta semua tadi. Jadi dialah yang ikat unta, menyimpan barang-barang rombongan. Semua berselerak di situ. Dia simpan. Mana sifat tanggungjawab tu, responsibility tu dah ada dalam diri dia walaupun dia anak muda. Dan dia juga sebagai ketua rombongan. Baru beliau berjumpa Nabi. Lepas tu, sesudah tu beliau menukar pakaian. Tak pergi dengan kotor-kotor. Beliau memakai pakaian baru. Dan dalam safar mungkin kena debu dan sebagainya. Beliau bertukar pakaian baru. Pergi berjumpa Nabi dan mencium tangan Nabi. Wajah dia taklah handsome sangat. Orang tak smart. Orang tak handsome. Orang tak kisah sangat. Masa belajar tak handsome. Tak ada orang pun tengok dia. Tapi lepas belajar tu baru handsome. Ramai pula orang cari dia. Begitu. Seorang yang dicintai itu bukan kerana wajah. Jadi kita mungkin first time kita tengok, kita tidak cinta itu bukan kerana wajah. Kita cinta tadi disebabkan nilai akhlak yang ada pada seseorang. Akhlak tu sebab tu kita cinta. Sebab itu kita cinta. Bila lama tu baru kita dapat cinta. Macam ustazah, isteri saya dia belajar di Syria. Jadi orang Syria ni dia orang cantik-cantik tau. Lembut, cantik-cantik, orang lelaki handsome. Dia kata bila kami sampai kat Syria, baru kami tengok semua orang cantik. Semua orang cantik. Lepas tu dah sebulan bila dah mengenali, ada di kalangan yang cantik ni tak cantik. Tapi ada kawan kita, dia belajar kat Sudan. Sampai Sudan ni orang hitam. Sampai tu semua hitam je. Dia kata mana orang sini cantik. Sebab kita kata cantik tu pada putih. Jadi kita tengok semua, dia kata semua orang hitam je. Mana yang cantik. Tapi selepas sebulan tu ada juga yang hitam tu cantik. Sebab itu psycho. Hitam itu menawan. Hitam tu dia menawan. Saya ada kawan yang belajar sama-sama, iaitu di Tanzania, Abu Bakar Tanzania. Dah jadi mufti sekarang dah di Tanzania. Belajar sekali, Masya Allah. Orang bagus, Masya Allah. Dia kata, Husno, kami bila kahwin di Tanzania ni, kami pilih orang yang hitam. Hitam itulah yang paling cantik bagi kami. Makin hitam, makin cantik. Makin hitam makan. Kalau orang putih dia pakai gelang emas, dia nampak tak shining emas tu? Tak nampak. Tapi kalau orang hitam dia pakai emas, berkilau emas dia tadi, shining emas dia. Hitam itu menawan. Itu jumlah muqtaridah, sentence-sentence yang adalah kita panggil jumlah muqtaridah. Dia tak ada sangkut paut dengan ini. Dia kata akhlak. Jadi akhlak tadi. Jadi seorang itu dia beritahu kat Rasulullah. Dia kata satu orang tu kenapa dia dicintai? Kerana akhlaknya. Jadi akhlak itu, macam mana kita nak tahu akhlak tadi? Jadi akhlak itu ditunjukkan oleh dua anggota yang kecil sahaja, iaitu hatinya dan lidahnya. Sebab tu penting, hati dan lidah. Hati dia tadi. Jadi satu orang yang hati baik ni, dia bersangka baik dengan orang. Dan lidah dia tu dia jaga perkataan-perkataan supaya perkataan itu tidak kesat. Kadang-kadang kita tengok memang handsome, kita tengok memang cantik, tapi bahasa Masya Allah, habis huduh dia punya cantik dia tadi. Sebab atas lidah dia tadi. Kita kata, ya Allah, lidah dia, lasernya tak ada tapis pun cakap. Orangnya cantik, tapi mulut laser, tak boleh tapis. Jadi keadaan-keadaan begitu, yang kita nampak keadaan-keadaan begitu. Jadi oleh dua anggota kecilnya, iaitu hatinya dan lidahnya, Nabi memberitahu, dan Nabi beritahu, dalam diri kamu ada dua kebaikan yang Allah dan Rasulnya menyukai, iaitu sifat tanggungjawab. Sifat tanggungjawab. Sifat tanggungjawab yang kamu ada. Dan satu lagi sifat hilm, sifat kelembutan. Ini dua ini adalah sifat seorang. Itu sifat kepada ketua. Ketua ni dia mesti ada tanggungjawab.
Dia kena tahu orang di bawah jajahan dia orang di bawah jagaan dia. Dia kena tahu satu-satu, dia calculate satu-satu orang di bawah. Dia memang sifat responsibility ni, tanggungjawab dia. Dia bukan untuk seorang, dia bukan untuk dirinya, bahkan dia untuk jemaah. Dia untuk apa? Dia untuk jemaah. Begitu. Dan sifat hilm, macam mana dia menandatangani sesuatu perkara itu dengan sifat hilm, sifat kelembutan. Dia hilm dan latif ni dia beza sedikit. Beliau telah bertanya, sifat itu kasbi, sifat itu adakah sifat kasbi, iaitu sifat yang mana satu orang tadi dia usaha untuk mendapatkannya, atau sifat itu satu anugerah, pemberian? Jawapan Nabi bahawa sifat itu anugerah Allah terhadap kamu. Sebab tu kita tengok anak-anak kita kan. Kita ada 10 orang anak. So kita tengok berbagai keadaan anak kita. Ada yang pendiam saja, ada memang cakap banyak, tapi ada sifat, tahu tak? Itu syakilah tu, saya bagi tahu. Syakilah dulu kan. Maknanya kita kena kenali kebolehan mereka, kemampuan mereka. Kemampuan dan kebolehan mereka. Bila mereka ada kemampuan, maka perlu mereka digilap lah. Mereka perlu digilap untuk menzahirkan isti'dad, kemampuan. Bila kita gilap dia, baru dia ada kemampuan. Kemampuan itu akan menyerlah. Jadi sebab itu kita tidak merendah diri, bahkan kita merendahkan kita tu merendahkan hati kita. Khair. Rombongan ini dinamakan Wufud Abdul Qais. Rombongan ini diketuai oleh Sayyidina Abdul Qais. Disebabkan itulah rombongan ini kita namakan Wafat Abdul Qais. Jadi mereka datang, maka Nabi kata marhaban. Marhaban. Apa makna marhaban yang dilafazkan oleh haram? Bila tetamu datang, oh marhaba, marhaba, kita katakan marhaba, marhaba. Kita jawab macam tu. Marhaban maksudnya ialah bila orang Arab dia kata marhaba, maksud dia apa dia? Hati dia ni dah luas dah. Hati saya dah terbuka. Kami ni, yakni hati kami telah terbuka luas untuk menerima kamu. Kadang-kadang kan ada orang datang, hati kita tak terima, tahu tak? Jadi orang datang tu perasan, oh tuan rumah ni tak layan ni, dia tak suka kot aku datang. Buat macam tak endah saja. Macam nak sambut tak nak sambut aja. Jadi dia nak sambut tak nak sambut aja. Jadi hati tak terbuka. Jadi orang Arab ni bila dia kata marhaba, maksudnya dia dah terbuka semua dah hati dia. Jangan risau kau, kedatanganmu disambut dengan sempurna. Dalam bahasa Melayu kita ungkapkannya dengan kata apa? Masuklah, buat macam rumah sendiri. Masuklah. Tak apa, buat macam rumah sendiri. Masuklah, buat macam rumah sendiri. Masuk tu macam rumah sendiri. So satu lagi, macam mana kita nak buat rumah. Bagi orang-orang yang nak buat rumah ni, Nabi ialah developer yang terbaik. Allahu Akbar. Rumah Nabi, rumah Aisyah. Rumah Aisyah ni kita panggil dia hujrah. Hujratul Rasul. Maknanya hujrah itulah yang kita panggil dia raudah sekarang ni. Hujrah ini ialah bilik di luar rumah. Dia ada bait tu rumah. Maka hujrah tu ialah bilik luar rumah. Sebab tu hujrah Nabi, hujrah Aisyah ialah bilik di luar rumah lah. Rumah Nabi tapi dia macam bilik aja. Nabi kecil aja. 10x10 pun tak bersampai. Dalam 8x8 aja rumah Nabi. Atap dia pun berdiri tu dah sampai atap dia dah. Dia panggil hujrah. Hujrah ni bilik lah. Hujratul Rasul, bilik di luar masjid. Hujrah dipanggil. Satu lagi mikhda'. Mikhda' ni bilik di dalam rumah. So kita ada dua hujrah. Kita ada satu hujrah dan kita ada satu mikhda'. Rumah tadi. Rumah tadi. Okey. Jadi mikhda' ni juga, hujrah ni juga dia berada di baranda lah. Baranda. Dia rumah kan macam tu. Jadi sebenarnya jadi rumah tadi, bila kita nak buat rumah, kita mesti ada satu bilik di luar rumah.
satu bilik di luar rumah. Macam tu. Kalau orang dia ada tanah tu cantik, dia buat asing bilik kat luar rumah, senang tetamu datang dan tetamu duduk di situ. Tetamu duduk di situ, kita buat siaplah ada tandas, kita separate sikit. Kalau daripada rumah kita bila ada tanah lah. Bila tak ada tanah, kita buat kecil, kita buat asing sebelah rumah tadi. Kita buat asing sedikit. Supaya apa? Bila tetamu datang, dia boleh duduk situ. So dia masuk dalam rumah, dia boleh bukalah tudung sikit, duduk dalam rumah. Maknanya dia bukanlah sentiasa bertudung aja. Kalau dia masuk dalam rumah kita, dia sentiasa bertudung. Orang rumah kita kena sentiasa bertudung. Yang sudah pakai purdah tu kena pakai purdah, sebab dia bukan mahram. Jadi masalah aurat tu tak susah nak dijaga. Jadi kalau tuan-tuan nak buat rumah nanti, nak pencen ke, nak buat rumah, kalau kita beli rumah teres, memang tak ada lah macam ni. Tapi kita kena ubah sesuai sikit lah bilik tadi. Kalau boleh buat pintu, ada 2 pintu tadi. Jadi, ialah, maka kita ada rumah tadi, dia masuk, dia ada bilik air, memang ada ruang sikit. Kalau besar lah tanahnya, boleh buat macam tu. Kalau tak boleh pun tak apa, kita buat asingkan. Jadi siapa-siapa yang Nabi ni developer. Dia developer, kita tak pernah buat macam tu. Dia buat developer bahasa Inggeris. Begonia lah, acacia lah. Kalau begonia, rumah dia macam mana bentuk dia. Kalau acacia, rumah dia macam style orang putih, dapur kat depan. Macam tu. Jadi macam mana Nabi SAW buat rumah tadi. Nabi buat rumah tadi, ada bilik di luar rumah, supaya apa? Tetamu datang masuk dan di situ dia farah sikit, dia lega, dia boleh duduk relax sedikit, dia boleh duduk relax. Itulah tuan-tuan, kalau boleh buat macam tu terbaik. Jadi developer kita tak buat lagi macam tu rumah. Ini rumah Nabi. Nabi ni tak secara langsung dia adalah seorang developer, sebab Nabi datang untuk mengajar seluruh kehidupan manusia. Daripada rumah, kena buat rumah macam mana, Nabi buat semua. Sebab kita ikut Nabi. Macam saya ni kan cakap 2-3 kali. Satu-satu perkataan saya cakap beberapa kali. Kalau benda-benda penting tu saya ulang 3 kali. Kadang-kadang terlebih juga jadi 4. Maknanya Nabi bila benda-benda penting nak sampaikan kepada sahabat, Nabi ulang 3 kali. Jadi sebab tu nampak tuan-tuan tengok saya macam ada ulang-ulang perkataan 3 kali. Kadang-kadang terlebih juga jadi 4 atau 5. Itu minta maaf lah. Tapi Nabi ulang 3 kali benda-benda yang penting dalam nak memberi penerangan. Okay, itu tentang rumah lah. Jadi miqda' tu bilik dalam rumah. Apa dia tu? Hujrah itu bilik di luar rumah. Okey. Jadi marhaba tadi. Marhaba ni maknanya dalam bahasa Melayu, masuklah, buat macam rumah sendiri je lah. Ghaira khazaya. Ghaira khazaya. Tanpa rasa hina. Kadang-kadang dia hina tu sebab apa? Kita kata tadi dalam bracket saya dah tulis tadi, iaitu tanpa rasa hina. Bukan datang sebagai tawanan. Jadi bila datang sebagai orang tawanan, datang dengan keadaan hina. Kau ni datang disambut dan datang bukan sebagai tawanan. Bukan sebagai tawanan. Ataupun ghairan nadama, tanpa penyesalan. Tiada pilihan lain melainkan kamu masuk Islam. Datang tu terpaksa masuk Islam. Tak, Islam masuk kerana hati, atau datang ni bukan kerana kena bayar cukai kepala, iaitu jizyah. Kamu ni datang tak ada sebab penyesalan, tak ada sebagai penghinaan, tak ada. Datang dengan kehendak nanti. Dia kata, ya Rasulullah, kami boleh datang pada Tuan pada Ashharul Hurum. Kami datang pada Tuan ialah pada Ashharul Hurum. Dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah SWT bagi tahu pada kita, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atum hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi sesungguhnya
Iddatus syuhur, bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan pada ketetapan Allah. Maknanya Allah telah tetapkan bilangan bulan dalam tahun itu adalah 12 bulan pada hari yang mana Allah jadikan langit dan bumi. Tetapi dalam 12 bulan itu ada 4 bulan kita panggil dia Ashharul Hurum. Kita panggil dia apa dia? Ashharul Hurum. Bulan-bulan yang haram. Apa maksud haram? Macam-macam lah. Dalam tafsir tadi, haram daripada peperangan dan sebagainya. Jadi Ashharul Hurum ni dia ada 4 bulan. 3 bulan direct, 3 bulan direct dan 1 bulan tengah. Kita mulakan dengan Syawal. Kita mulakan bulan Islam dalam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zilqa'dah, Zilhijjah. Jadi bulan Ashharul Hurum ni ialah musim haji. 3 bulan direct iaitu daripada Rabiul Awal, daripada Zulqa'dah, Zilhijjah dan Muharram. Ini bulan haji. Ni bulan yang 3 bulan ni dia panggil Ashharul Hurum. Dan 1 bulan lagi ialah bulan Rajab yang di tengah tu, bulan ke-8 dalam Islam. Bulan ke-8 dalam Islam. Dan bulan 11, 12 dan bulan 1. Dan biasanya bulan haji tu dah mula daripada Syawal. Tapi bulan yang Ashharul Hurum ni daripada Zulqa'dah. Jadi biasanya kita pergi haji pun 1 Zulqa'dah. 1 Zulqa'dah dah. Kalau kita rombongan haji Malaysia, kita akan tolak 1 Zulqa'dah dah. Itu yang first flight lah. Penerbangan pertama tu 1 Zulqa'dah telah terbang dah untuk pergi haji. Itu orang tu akan 40 hari lebih dia akan duduk untuk buat haji. Okey, ni 4 bulan. Jadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala telah ciptakan bulan ni. Jadi bulan tu dia dah ada nama dia lah. Muharram, Safar. Dan orang-orang Mekah ni oleh kerana mereka ni suka berperang. Jadi mereka telah memilih Ashharul Hurum ni sebagai bulan gencatan senjata. Bulan ni Allah dah tetap dah 4 bulan yang haram ni. Bulan haram ni. Jadi mereka orang Mekah ni dia selalu berperang. Tak kisah apa semua, dia selalu berperang. Dan dia dah tetap dah. Maka dia telah memilih 4 bulan ini bulan gencatan senjata, tak boleh berperang. Supaya senang. 3 bulan tu mereka pergi buat haji dan sebagainya. Mungkin walaupun haji cara jahiliah, tapi mereka buat lagi haji. Sebelum datang Islam, mereka masih buat haji tapi cara jahiliah. Jadi masa tu tak ada perang lah. Kaum dengan satu kaum tak ada perang. Jadi 3 bulan. Kalau dia buat 4 bulan direct, kalau 4 bulan direct, mana boleh kita 8 bulan tu kena perang. Ya, kita pun nak hantar makanan, nak bisnes dan sebagainya. So dia pilih 1 bulan di tengah. Tadi Allah letakkan 1 bulan di tengah, iaitu bulan Rajab. Bulan tu boleh pergi mari lah. Maka tak ada peperangan. Tengok pun tak boleh berperang. Tetapi orang Arab ni dia jahiliah. Kita gambarkan kehidupan sebelum Rasulullah, dipanggil Arab jahiliah. Jadi oleh kerana kejahilan mereka, bila mereka nak perang juga, bulan Muharram nak perang juga. Bulan Muharram nak perang juga, tak sabar. Maka mereka pun ubah Muharram tu mereka jadikan bulan Safar. So kita kata tak, Muharram selepas Zulhijjah ni Muharram. Tapi oleh kaum tu nak perang juga, kaum tu nak perang juga, maka dia kata apa? Tak apa, Muharram tu kita advance bulan, kita ambil Muharram Safar dulu. Kita letak Safar dulu. So sekarang kita anggap ini bulan Safar. So kita boleh perang. Ini bulan Safar dan kita boleh perang. Jadi sebab itu bila musim haji, Nabi pergi Hajjatul Wada, Nabi kata, hari apakah ini? Bulan apakah ini? Sahabat tanya, Bulan haji lah ni kita. Bulan Zulhijjah lah ni. Ni bulan haji lah. Bulan apakah ini? Nabi kata, sahabat ingat Nabi nak sebut hari yang lain. Nabi sebut, hari apakah ini? Sampai kat hari ni Yaumin Nahar lah. Hari raya lah. Yaumin Nahar lah. Bukan Yaumin Tashrik. 10 Zulhijjah tu Yaumin Nahar. Hari sembelihan. Itu hari korban. Yaumin Nahar. Yaumin Nahar lah. Bukan Yaumil Arafah, tidak. Yaumin Nahar lah.
Sahabat heran, kenapa Nabi sebut macam tu? Nabi kata, sahabat kata, inilah Yaumin Nahar. Ya, inilah Yaumin Nahar. Nabi sebut semacam mana Arab tu sebut. Cuma orang Arab kan dia suka ubah. Nabi kata, bulan apakah ini? Sahabat pun bingung, bulan apakah? Nabi kata, bulan haram lah. Macam mana bulan yang telah ditetapkan? Bandar apakah ini? Bandar pun. Bandar Mekah lah ni. Bekah lah. Jadi Nabi berkata, sebab tu Nabi kata Allah dah tetapkan bulan setahun iddatus syuhur indallah isna asyara. Di sisi Allah Ta'ala, Allah dah tetap dah setahun tu ada 12 bulan, tak boleh ubah lagi lepas ni. Orang Arab suka ubah, tak boleh ubah lagi. Itu kita panggil dia Ashharul Hurum. Ashharul Hurum, 4 bulan dipanggil bulan haram, dipanggil bulan haram. Jadi Ashharul Hurum, orang Arab disebabkan peperangan di kalangan mereka. Yang menyebabkan kesusahan dalam kehidupan mereka, maka mereka telah bersetuju untuk tidak mengadakan peperangan di bulan-bulan haram ini, yang mana Allah tetap, iaitu bulan gencatan senjata. 3 bulan secara berterusan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 bulan berasingan, iaitu bulan Rajab. Kadang-kadang mereka menukar bulan Muharram menjadi bulan Safar untuk membolehkan mereka berperang. Oleh sebab itu Nabi bertanya pada Hajatul Wida, hari apakah ini? Bulan apakah ini? Dan Nabi telah menerangkan bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan bilangan hari dan bulan yang tidak boleh diubah dan ditukar lagi selepas ini. Okey. Dan mereka kata kepada Nabi SAW, begitu juga mereka tadi bertanya tentang minuman. Mereka bertanya tentang mengenai masalah minuman, dan Nabi telah menjawab menunjukkan maksudnya bukan minuman tadi, bekas yang diminum. Bekas yang diminum. Nabi memerintahkan mereka untuk melakukan. Dia kata, ya Rasulullah, bagi satu hukum pada kami, supaya dengan hukum tadi, satu keputusan yang mana kami boleh masuk syurga. Inilah orang cerdik ni. Dia kata, macam mana kita nak masuk syurga ni? Apa amalan kita boleh masuk syurga? Maka Nabi SAW memerintahkan mereka 4 perkara. Tetapi Nabi tidak, tapi Nabi menyebut 5. Nabi kata perintah 4, tapi Nabi sebut 5. Nabi sebut 5. Syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1, iqamis salah 2, ita'uz zakah 3, siyamur ramadana 4. Nabi suruh perintah 4 masa tu. Masa tu tak ada haji lagi. Nabi perintah 4. Cuba wa antu'tu minal maghnamil khumus. Dan Nabi perintah 5. Nabi beritahu perintah 4, Nabi sebut 5. Kenapa Nabi sebut 5? Lebih pula kata 4, sebut 5. Nabi telah memerintahkan mereka supaya beriman dengan Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya. Tak payah kita jelas lagi. Tanpa, baginda bersabda, adakah kamu mengetahui apa itu beriman dengan Allah tanpa menyekutukannya? Mereka berkata, Allah dan Rasul. Itulah jawapan sahabat. Mereka akan jawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui, walaupun mereka sudah tahu. Maka mereka bersabda, Nabi SAW bersabda, iaitu beriman, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kedua, mendirikan solat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Iaitu kelima, memberi 1/5 daripada ghanimah. Sebut 4 perintah, 4 sebut 5 perintah pula. Asalnya 4. Macam mana kita kira 4? Ada di antara 2 tu termasuk dalam 1. 2 dalam 1. Rejoice. Mula-mula kempen. Kempen shampoo tu kan. Dulu shampoo lain, conditioner lain. Lepas tu timbul shampoo Rejoice pula. Rejoice. 2 dalam 1. 2 dalam 1. Jadi asal 4, tetapi pertama disebut secara tabarruk. Maknanya disebut secara keberkatan, dan 4 yang baki tadi asal. Ada pendapat mengatakan sebaliknya, ialah perkara kelima itu satu tambahan, iaitu apa dia? Memberi harta rampasan. Maknanya memberi zakat untuk harta rampasan. Jadi yang kelima tu sebagai satu hukum. Kenapa? Mereka kata mereka ni selalu berperang dengan satu kabilah Bani Mudar.
Mereka bila nak datang daripada bandar mereka nak sampai ke Madinah, ada satu perkampungan Bani Mudar. Di situ mereka selalu perang. Dalam perang mereka menang, kadang mereka kalah. Bila mereka menang, mereka memenangi peperangan, mereka akan mendapat harta ghanimah. Bila harta ghanimah tadi, maka mereka kena bagi harta ghanimah tadi 1/5 untuk Allah dan Rasul. 4/5 mereka kena bagi mengikut bahagian mereka-mereka yang datang dalam peperangan tadi, yang hadir di dalam peperangan tadi. Kan? Ini kerana ini ialah kerana ada pendapat yang menyatakan sebaliknya, iaitu perkara kelima itu tambahan yang dinyatakan oleh Nabi. Ini kerana dalam soal jawab dengan Nabi, mereka mengatakan mengenai musuh mereka daripada kafir Mudar. Selalunya mereka berperang dengan musuh mereka. Dalam peperangan kadang-kala mereka menang dan kadang-kala mereka kalah. Apabila mereka menang, mereka akan mendapat harta rampasan. Oleh itu Nabi menyatakan hukum tambahan jika kamu menang perang, maka harta perang itu diberikan 1/5 kepada Allah dan Rasulnya. Jawapan ketiga, beriman dengan Allah dan Rasul tu kita kira asal 1, 4 lagi adalah maksud. Dan jawapan keempat ni dipanggil satu jawapan yang mana untuk mengatakan 5 tu kenapa kita jadikan dia 4. Jawapan keempat tu ialah ataf kepada arba', iaitu maknanya sama je lah, pemberian tu zakat dengan memberi ghanimah tu lebih kurang sama, jadi satu bahagian pula, jadi 4 juga. Kelima adalah sebahagian ulama mengatakan solah dan zakat itu dikirakan satu hukum, sebab dalam Al-Quran kata aqimus solah wa atuz zakat, ni dia dalam satu komponen ayat dikira satu hukum, jadi 4 juga. Jawapan keenam, banyaklah jawapan-jawapan tatbik yang diberi oleh ulama untuk mengatakan kenapa Nabi ucap 5, Nabi perintah 5, Nabi perintah 4, Nabi ucap 5. Jawapan keenam, harta khumus ialah sebahagian daripada zakat, maka ia termasuk dalam hukum zakat. Nabi menegah mereka daripada meminum minuman daripada bekas. Okey. Dalam Arab ni dia ada satu bekas. Orang Arab ni dia suka minum arak. Arak itu adalah satu kehidupan dia. Arak tu adalah satu kehidupan dia. Dia suka minum arak. Jadi bekas-bekas ini mudah menyebabkan air nabis. Nabis ni air yang ataupun dipanggil asir. Asir lain, nabis lain. Asir ni ialah air yang kita perah tadi daripada buah-buah tadi tu, jus. Asir tu dipanggil jus. Nabis ni yang kita rendam tadi. Kita rendam kismis ke, kita rendam kurma ke, kita tidur malam kita rendam kurma supaya dia lembut, kita minum dengan susu, dia bagi kekuatan. Kurma ni kalau kita bersahur, dia tenaga semula jadi. Tenaga yang mana tenaga cepat. Kita dapat tenaga dengan cepat dalam kurma tadi. Jadi kita rendam kurma tadi, itu kita panggil dia nabis. Kurma tadi dia rendam atau kismis dia rendam, jadi manisan itu akan tersebar di dalam air tersebut. Itu kita panggil dia nabis. Satu lagi asir. Asir tu yang diperah, itu kita panggil dia jus. Jadi benda ni cepat jadi masam dalam 4 bekas tadi. Jadi untuk hilangkan kebencian pada sesuatu, maka Nabi bencikan mereka tadi pada bekas-bekas tersebut. Untuk tengok dia konsep dia macam tu. Orang Arab ni kehidupan dia suka dengan anjing. Jadi Nabi nak hilangkan kebencian hidup dia dengan anjing ni, sebab anjing tu macam satu pet lah. Sekarang pet dia panggil, binatang pemeliharaan dia. So dia suka. Kadang-kadang anjing tu apa salah dia, tapi itu hukum daripada Allah SWT. Kita kena jagalah. Kita kena jaga. Ada anjing-anjing yang diboleh qalbu ma'allam, anjing-anjing untuk jaga hirasah kebun dan sebagainya, tak jadi masalah. Jadi anjing-anjing ni dia memang hukum Allah macam tu. Allah dah jadikan. Kenapa Allah kata macam tu? Allah nak tengoklah sebab apa Allah hukum macam ni. Jadi orang Arab ni kehidupan dia dengan anjing. Tapi Nabi nak suruh dia benci dengan anjing. Nabi kata apa? Uqtulul kilab haitsu syi'tum. Engkau jumpa anjing, kau bunuh semua.
Sebab apa? Dalam hati mereka ada cinta pada anjing supaya mereka benci dengan anjing. Sebab tu kalau kita masa budak-budak dulu, kita habis anjing Cina. Kita lastikkan sampai mati anjing Cina tu. Kita kat kampung. Sebab apa? Kita kata dalam hadis kata Nabi suruh bunuh anjing-anjing. Macam tu. Anjing kalau ikat kita lastik. Kiok! Bunyi anjing tu. Budak-budak rakal kampung. Khair. Jadi bunuh semua. Tapi satu peringkat Nabi kata tak. Bunuh yang hitam saja. Sebab dalam kebencian mereka pada anjing dah kurang, dah tak so. Kebencian mereka dah mula timbul pada anjing. Nabi kata kau bunuh yang hitam. Tak bunuh semua dah. Tapi satu masa oleh kerana mereka ni dah benci dah pada anjing. Mereka dah benci dah pada anjing. Bila sahabat tanya tentang anjing, Nabi kata mali wal kilab. Apa kena mengena pula aku dengan anjing? Jadi pada masa tu kebencian tu telah timbul. Begitu juga pada arak. Orang Arab ni dia suka arak. Dia suka minum arak. Dan Nabi kata untuk bencikan mereka pada arak ni, sebab turun perintah haramnya arak 3 kali ayat. Mula-mula boleh minum, ada manfaat tapi banyak mudarat. Lepas tu dalam sembahyang tak boleh minum dah. Wa antum sukara, kau tak boleh makan. Bila dah iman kuat, masa tu baru perintah haram terus. Jadi 3 proses tu untuk pengharaman, untuk timbul kebolehan dan istiadat dan kemampuan. Istiadat dan kemampuan seseorang tadi. Satu orang tu dia mesti bina kemampuan dia. Sebab satu orang tu dia ada kemampuan dia untuk melaksanakan perintah. Tengok tidak ada satu perintah pun yang mana Allah perintah yang mana kita tak mampu nak buat. Semua perintah, bila Allah perintahkan, maka ia adalah mampu. Sebab satu ayat kata, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan mentaklifkan kamu, memberi kamu tanggungjawab yang mana kamu tak mampu. Jadi kalau kita tak mampu puasa, tak payah puasa lah. Sedangkan itu hukum. Kalau kita tak mampu berzakat, tak payah zakat lah. Kalau kita tak mampu nak bayar, kita kata sayang. Jadi kita tak mampu nak berjuang, tak payah berjuang lah. Tak, sedangkan perintah Allah kita kena buat. Jadi untuk dia ayat lain. Jadi kita kata, kita baca ayat ni, kita kata benda ni tak mampu, tak payah buat lah ustaz. Saya pergi Indonesia, saya tanya kenapa. Bapa, kenapa tak sembahyang? Saya tak mampu. Dan Allah kata jika tak mampu enggak perlu buat. Jadi orang salah faham. Sedangkan Allah memerintahkan semua perintah yang Allah perintah itu mampu manusia mengerjakannya. Dan untuk menjadikan mampu tadi, manusia perlu berusaha. Itu manusia perlu membina istiadat, kebolehan dia untuk menghadapi masalah tersebut. Dia mampu. Satu orang pelari yang handal, dia boleh lari, dia nombor 1. Macam zaman Usain Bolt tu, dia nombor 1. Kenapa? Dia ada coach lagi. Sebab dia nak tambah kemampuan kepantasan larian dia tadi. Dia perlu dijaga. Jadi kita jaga perintah tadi untuk menambahkan kemampuan kita. Syekh Ismail Syahid rahimahullah, satu orang ulama yang menentang kerajaan Inggeris di India. Dia training, dia punya tentera. Tuan-tuan tahu tak hebatnya Syekh Ismail Syahid ni rahmatullah alaih ni, dia training dia punya tentera. Training dia macam mana? Iaitu dia training tentera dia ni, tentera dia mampu untuk berenang, merintangi sungai. Berenang bukan ikut aliran sungai, merentangi sungai sejauh 40 km. Tentera dia ni, jasmani dia tu memang hebat. Boleh berenang merentangi sungai sejauh 40 km. Maknanya kehebatan yang ada pada dia telah bina istiadat. Manusia ni mampu. Cuma manusia kata aku tak mampu. Tak, manusia mampu menunaikan perintah. Cuma dia perlu bina kemampuan itu. Kemampuan itu kita panggil dia dalam bahasa Arab istiadat. Perintah-perintah Allah kita mampu buat.
Perintah Allah ni kita mampu buat. Cuma kita kena bina istiadat. Bukan kita kata saya tak mampu, saya tinggal. Kecuali dia ada uzur yang terpaksa dia tinggalkan, tu lain, itu bab lain. Tetapi semua perintah mesti kita buat dan mesti kita membina. Maka orang kata dia kata, dia ada orang kata kat dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak perintah pada kita benda yang tak mampu. Allah perintahkan. Bila kita bina istiadat, kemampuan dalam menunaikan perintah. Dulu kita tak mampu bangun sembahyang malam, tapi kita buat, dia telah jadi satu. Bila kita buat dengan istiqamah, tadi sebab itu istiqamah itu penting, maka kita akan buat amalan itu berterusan dan dia telah menjadi satu darah daging kita. Dia telah menjadi satu darah daging kita. Maksudnya dia macam darah daging kita lah, tak dapat dipisahkan lagi dah. Jadi nak membina kemampuan tadi, nak membina istiadat tadi, kita try dia. Macam mana kita nak bina istiadat? Dengan latihan-latihan. Jadi agama ni latihan-latihan kerohanian lah. Macam latihan fizikal tadi. Okey. Jadi orang Arab ni dia suka minum arak. Maka apakah sebab ia dilarang? Orang Arab suka minum arak dan suka minum arak dan diminum daripada bekas ini, kerana 4 jenis bekas ini menyebabkan nabis tadi, nira bertukar menjadi arak begitu cepat. Dan adat yang mulia Nabi, apabila baginda ingin melarang sesuatu perkara, Nabi akan memberatkan. Ini kita panggil dalam bahasa Arab mubalaghah. Saya menggunakan kadang-kadang perkataan Arab dimelayukan. Banyak kan sekarang kan kita suka masuk perkataan Melayu dengan perkataan Inggeris. So kita suka memelayukan Arab tadi. Semua saya bracket lah. Memberatkan. Mubalaghah ni memberatkan sesuatu larangan untuk menimbulkan kebencian kepada perkara yang disukai itu. Setelah timbul kebencian terhadap sesuatu perkara, maka hukum ini akan diringankan, selepas itu dihapuskan. Misalnya orang Arab suka kepada anjing. Untuk menimbulkan kebencian terhadap anjing, hukum dimubalaghahkan pada peringkat awal. Apabila anjing melalui depan kamu, solat kamu, maka solat orang tadi batal. Sebab tak suruh cuma benci mula-mula. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Tapi hukum ni pada peringkat awal lah. Kita kata hukum tadi sebahagian ulama telah mansuhkan dengan datangnya hukum-hukum yang lain. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u salata mar'atu wal himaru wal qalbu wa yaqi zalika mislu mukhiratir rahli. Apabila timbul, maknanya yaqta'u salat, batal seorang tu. Batal solat satu tu bila orang wanita lalu, kaldai lalu, anjing lalu di depan sembahyang tadi. Apabila timbul perasaan benci, maka Nabi akan memerintahkan untuk membunuh anjing hitam. Dah timbul dah, cuma anjing hitam saja. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam uqtulul kitab rafi'an sautahu bizalika. Setelah timbul rasa benci, pada peringkat akhir Nabi kata, amara biqatlil kilab summa qad mali wal kilab. Apa kena mengena pula aku dengan anjingnya? Begitu. Begitu juga untuk menimbulkan kebencian terhadap arak, maka Nabi memberi untuk meminumnya daripada bekas arak juga dilarang. Bekas yang nak buat arak juga diharam. Jadi bekas tu 4 bekas tadi saya tak cerita, saya tertinggal. Iaitu satu ialah bekas itu nama dia hantam, iaitu bekas yang dibuat daripada tembikar yang dicat dengan warna hijau. Itu hantam nama dia. Satu dubak ni bekas labu air. Labu air kan dia bulat ada tu. So kita buang segala isi, kita keringkan kulit itu, dia buat jadi bekas. Dikeringkan dijadi nakir. Nakir ini ialah bekas yang ditebuk daripada kayu. Maknanya kayu tu kita buat gelas. Daripada kayu kita buat gelas kayu. Ada satu orang tu dijual, ustaz, ini kayu tungkat alik ni dia buat gelas. Saya tanya dia berapa? RM70. Tapi offer lah kat ustaz RM50. Oh, jadi ustaz tak payah minum dah
tungkat ali untuk minum air kosong, air masak, taruh dalam bekas, dalam gelas tungkat ali. So air tu jadi payau, macam seolah-olah makan air tungkat ali lah. Dia kata promosi ustaz, RM50. Ada orang mari jual. Kawan saya beli, saya tak beli pun. Saya pelik, saya kata saya tak percaya pun benda-benda ni. Saya pelik, saya tak beli. Kawan saya beli, ustaz bagus ni, air tungkat ali ni. So bekas tadi dia dipanggil dia panggil nakir, yang dibuat daripada kayu, biasanya daripada kayu kurma lah. Muzaffat pula bekas juga, tapi setelah tu dia salut dengan empat bekas ini ditegah daripada digunakan. Supaya apa? Jadi tengok keadaan sekarang. Adakah empat bekas ni masih digunakan atau tidak? Masih boleh digunakan atau tidak empat bekas ni? Maka begitu juga untuk menimbulkan. Maka dalam hadis Nabi SAW, hadis ni, hadis yang larangan tadi telah dimansuhkan dengan hadis yang nasih ini. Nabi kata, nahaitukum 'anil nabis illa syiqa'in fashribu fi asqiyati kulliha wala tashribul muskara. Rawahu Muslim. Mengikut maknanya fashribu fi asqiyah. Nabi kata, nahaikumul 'anil nazis, maka aku larangkan kamu daripada minum nabis melainkan fi syiqa'in fashrabu bi asqiyati kulliha. Dan sekarang kamu dah boleh dah minum daripada empat bekas ni, dan cuma jangan kamu minum benda-benda haram sahaja yang memabukkan. Jadi mengikut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, hadis ini dimansuhkan. Akan tetapi Imam Malik dan Imam Ahmad masih mengatakan hukumnya masih diguna pakai. Dia tak boleh minum lagi dalam empat bekas ni. Kita kata tak, hadis tadi, hadis nahaitukum tu telah memansuhkan hadis daripada empat bekas tersebut. Boleh bagi soalan, tapi nanti saya jawab kemudian. Okey. Ketinggian ilmu. Ketinggian ilmu seorang itu tidak menunjukkan kebijaksanaan seorang itu, tetapi adab seorang itu. Okey, mana pula? Hadis ini perlu memelihara perkara-perkara, yakni amalkan. Hendaklah kamu memelihara perkara-perkara ini. Apa maksud memelihara perkara ini? Apa yang maksud dengan hadis ini? Maknanya Nabi kata, sebab tu dalam dakwah kita kata apa dia? Okey, setelah kita baca, kita doa supaya Allah mudahkan kita amalkan, mudah kita amal dan kita sampaikan. Hadis inilah maksudnya bila orang dakwah baca taklim tadi kata insya-Allah semoga Allah mudahkan kita untuk beramal dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita sampaikan. Jadi, hendaklah kamu memelihara perkara ini, yakni kamu amalkan dan memberitahu ia kepada kaum kamu. Apabila duduk dalam majlis taklim, maka kita duduk dengan niat untuk amalkan dan sampaikan. Kita dalam majlis belajar ni tuan-tuan, kita niat untuk kita amalkan. Dan kita niat untuk kita sampaikan. Ketinggian ilmu seorang itu tidak menunjukkan kebijaksanaan seseorang itu, tetapi adab-adab seorang itu yang menunjukkan kebijaksanaannya. Penghormatan datang apabila kita dapat menandatangani masalah dan dengan adab. Jadi kadang-kadang ketinggian ilmu orang tu dia pandai, tinggi dia, ilmu dia tinggi, tapi dia tidak menunjukkan kebijaksanaannya. Sebab nak menunjukkan kebijaksanaan tu bila dia berada dalam masyarakat. Bila dia berada dalam masyarakat. So macam mana dia menandatangani masalah itu? Dia menandatangani masalah tu. So sebenarnya bila berhadapan dengan masyarakat itu yang, bila berhadapan dengan masyarakat, bukan dengan ilmu tu saja. Oh dia tahu saya ustaz, saya boleh. Tak, dia macam mana nak menandatangani masalah-masalah tersebut. Ketinggian ilmu seorang itu tidak menunjukkan kebijaksanaannya seorang itu, tetapi adab. Sebab tu dalam Islam penting adab. Pentingnya adab. Dengan adab inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan seorang itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini datang dengan adab.
penghormatan datang apabila kita dapat. Jadi penghormatan orang dia akan beri pada kita apabila kita dapat menghadapi, kita dapat menandatangani masalah itu dengan sebab adab. Sebab tu dalam agama kata ad-dinu kullul adab. Agama itu ialah satu peradaban. Agama itu adalah satu peradaban. Kita hidup dengan agama ni. Agama itu untuk mengajar kita ialah peradaban. Jadi inilah insya-Allah perkara-perkara ini di dalam hadis-hadis rukun iman ini supaya kita dapat mengamalkannya. Insya-Allah kita akan bersambung nanti lagi kepada tuan-tuan. Ya, yang nak tanya tu boleh juga, ada 2-3 minit lagi. Ada siapa-siapa yang nak tanya, boleh untuk itu. Sebab kita nak pergi kepada hadis 205 ni, dia panjang pula. Dia amat panjang. Esok pun tak tahu hadis ni habis tak penerangan dia. Sebab hadis 205 ni, hadis ke-18 ni sampai ke muka surat, dia agak panjang sikit, sampai muka surat 212. Mewujudkan kemampuan isti'adat, ada 3 proses. Mohon Maulana kasihi huraikan sedikit selalu dengar perkataan ini. Isti'adat melalui 3 proses. So 3 proses saya 3 proses tu tuan-tuan ambil mana 3 proses tu. Ada 3 proses. Mohon Maulana kasihi dan huraikan sedikitnya. Isti'adat ni, kemampuan ni kebolehan. Kebolehan yang ada dalam diri seorang. Allah mencipta manusia. Allah bagi manusia tu kemampuan istiadat. Sebab itu kan kita tengok istiadat ni dia akan datang dengan kesungguhan. Bila kita sungguh. Tapi kesungguhan yang kita buat tadi dengan cara yang betul lah. Kita kena tahu cara yang betul. Kita bersungguh tapi cara tak betul, so dia tidak akan membentuk istiadat. Dia tidak akan, cara yang betul tak boleh istiadat. Jadi sebab itu kita dalam belajar, kalau kita dalam belajar lah, kita diajar dalam madrasah atau di pondok ini tahun 1. Tahun 1 ni kita belajar saraf dan nahu. Saraf dan nahu ni ialah kita mahirkan dia. Kita mahir dia macam air. Supaya apa? Supaya dia datangkan istiadat untuk kita menguasai kitab selepasnya. Jadi hak basic tu, benda-benda penting tadi kita mesti ajar. Kita mesti ajar benda penting. Tak tahulah jawapan saya ni betul tak, sebab dia kata 3 proses. So 3 proses tu ambil di mana saya tak tahu, wallahu alam. Sebab dia banyak proses. Dia bukan hanya tertakluk kepada 3 proses. Allah minta maaf, saya tak faham tentang 3 proses tu. Kalau tuan-tuan beritahu 3 proses tu, saya boleh huraikan sedikit lah. Jadi cuma istiadat ni satu kemampuan, dipanggil malakah. Malakah. Jadi istiadat ni juga kita panggil dia malakah. Malakah ni kemampuan dan istiadat yang ada pada seseorang. Sebab itu ratu lebah kita panggil dia malakah. Ratu lebah ni malakah. Jadi bila kita ada istiadat dan kita dapat malakah, maka kita dapat mengatasi sesuatu tadi dengan baik. Kita dapat mengatasi sesuatu tadi dengan baik. Misalnya ratu lebah ni dipanggil malakah sebab apa? Dia mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan semua lebah-lebah. Pengharaman arak. Jadi peringkat pertama tadi, arak tadi, oleh kerana sahabat tadi dia tak ada kemampuan. Dia tak ada kemampuan. Maksudnya dia iman baru dibina. Jadi nak haramkan terus, maka kemampuan dia tak mampu lagi. Jadi Allah tahu kemampuan umat tadi. Maka Allah perintahkan kali pertama ialah dengan mengatakan arak tadi manfaatnya kurang daripada mudaratnya. Okey. Jadi dia orang dah faham dah, dia orang dah bina. Kedua, tak boleh minum semasa nak sembahyang. Tapi kalau minum masa sembahyang, mabuk. Itu haram. Jadi bila kemampuan dah ada, iman dah kuat, dengan pembentukan iman-iman ni, pembentukan sahabat tentang iman ni, usul sahabat atas iman tadi, mereka dah ada. Sebab itu sahabat kata, Umar kata, ta'allamnal iman, summa ta'allamnal Quran. Kami belajar iman dahulu, baru kami belajar Quran. Bila iman dah kuat, maka pengharamannya
diharamkan. Itu dalam proses penerimaan hukum. Tapi zaman kita sekarang, dah benda haram, kita kena terima teruslah. Sebab dia dah hukum, tak boleh juga. Kita ambil hukum pertama sebab hukum dia dah haram, kita tak boleh ambil. Cuma kita ambil kaedah tadi. Macam mana untuk kita hindari. Macam mana untuk kita membina istiadat. Jadi iman nak ni, dia akan bina satu orang tadi. Sebab itu kita kata untuk membawa seorang tadi pada perintah, maka kita membawa manusia kepada iman. Kita membawa ilmu, kita membawa ilmu. Nak menguasai ilmu. Jadi kalau nak menguasai ilmu alat tadi, dia kena belajar. Dia kena belajar nahwu dan saraf secara detail. Dia kena ambil masa dan belajar ilmu saraf tadi secara detail. Baru dia boleh. Kena carilah guru-guru yang mana membolehkan kita untuk memahami ilmu istiadat tadi. So masa kita dah habis, lalu dah awak nak masuk kerja, so kita berhenti sekat sini dulu. InsyaAllah boleh soalan-soalan dimajukan pada saya, nanti saya jawab sedikit sebanyak di dalam pengajian untuk akan datang. Di samping kita belajar, dan saya akan jawab masalah-masalah itu. Apa yang saya boleh lah, apa yang saya tak boleh, saya minta maaf lah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kitab untuk belajar istiadat, untuk belajar nahwu saraf tu dia banyak. Bukan masalah kitab, cara tamrin dia tu, cara macam mana latihan itu dibuat, itu yang menyebabkan kemahirannya seorang itu dalam ilmu alat tersebut. Bukan masalah kitab. Kalau ngaji kitab pun, kita ngaji kitab nipis saja, tapi tamrin kita memang mantap, mantaplah ilmu tu. Wallahu a'lam.